Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Okey, jadi hari ni kita ada satu iPhone 7 Plus. Katanya rosak IC charging. Okey, dekat sini ada satu iPhone 7 Plus rosak IC charging katanya lah. Okey, jadi untuk segmen hari ini kita akan check dahulu iPhone 7 Plus ni betul ke tidak dia mengalami dengan masalah rosak IC charging dia. Okay, jadi saya akan switchkan kepada meja punya view. Okay. Jadi macam biasa bila kita nak troubleshoot, kita nak kena buka dahulu telefon ni. Okay. Jadi kita buka lah dahulu telefon ni dan kita tengok apakah masalah yang dia alami dengan telefon. Jadi benda yang selalu saya troubleshoot bila telefon bermasalah dengan charging adalah kita nak kena test dengan USB lah. Okay. Kita akan tengok berapakah ampere charging. Jadi kalau kita tengok dekat sini, skru memang dah tak ada dekat sini. Ada beberapa skru yang tak ada dan mungkin telefon ni dah pernah repair sebelum ni ataupun telefon ini adalah set refurbished. So for today's video, we have an iPhone 7 Plus which came in for the not charging problem. Okay, when I pull the shield out of the motherboard, this charging flex is ripped off already. Okay, we are going to connect the charging flex first. And we're going to measure the voltage across the battery port. Jadi dekat sini kita akan test dahulu charging dia normal ke tak normal. Okay, kita akan ukur voltage dia dahulu. Jadi saya akan switchkan kepada multimeter. Okay, saya akan buka multimeter punya software. Okay, kita dah turn on multimeter dekat situ. Sebenarnya multimeter kita belum on lagi lah. USB connect. Kat situ korang boleh tengok pada sebelah kiri. Jadi saya akan alihkan dahulu kita ni. Tak boleh nak alih. Dia warna macam tu. Okay, tapi tak apa. Kita asalkan korang boleh tengok reading dekat situ pun dah cukup bagus bagi saya. Okay. Jadi kita akan sambungkan dahulu charging cable. Okay. Jadi dekat sini saya ada satu charging cable dan kita akan letak dekat sini charging cable. Okay. Kita masukkan dekat situ charging cable dan kita akan ukurkan voltage yang keluar daripada port bateri ni. Jadi dekat situ kalau korang tengok dekat situ 3.7 dan dia naik dan dia turun dan dia naik dan dia turun. Okay. Jadi yang tu adalah rasanya voltage yang normal untuk charging. Okay. Dan sekarang mungkin telefon ni ada masalah dengan bateri dia. Okay. Let's connect kita punya charging cable ni. Okay, kita akan sambungkan dengan LCD. Okay, jadi dia cakap yang ni adalah rosak IC charging. Jadi saya rasa tak rosak pun dengan IC charging. Dan kita akan monitor current charging. Okay. Kita akan tengok charging current dengan USB meter. Okay, saya akan sambungkan USB meter untuk kita lihat dia punya charging current. Okay. Tapi sebelum tu saya nak kena dapatkan kabel dahulu. Okay. Saya dapatkan kabel dahulu. Okay, jadi saya akan sambungkan saya punya USB meter ni.
dengan komputer supaya korang boleh tengok charging current dekat situ. Okay, kita dah sambungkan USB kita. The next is saya kena buka reading dia, okay, supaya korang boleh tengok dekat bawah tu. Okay, dekat situ yang warna merah tu adalah current during charging. Okay. Jadi kita akan tengok dekat situ current dia yang warna merah pada bahagian bawah tu adalah current. Sambungkan dahulu kabel dekat sini. Dan kemudian kita akan cas dia. Dan kita akan tengok current semasa charging. Okay, current semasa charging, kalau korang tengok dekat situ 0.2 amp. Dia seakan bateri lemah. Telefon hidup. Okay, tak apa, kita tengok dahulu current. Mati sekejap. Dan rasanya yang ni bateri. Jadi kita akan ukur dahulu voltage bateri. Jadi untuk ukur voltage bateri ni, untuk lebih clear, saya akan letakkan dia di bawah mikroskop. Okay. So when we are measuring the voltage and also the current, after the measurement, we can see that the current on the battery port is normal. Okay, the voltage on the battery port is normal. Right now we are measuring the voltage of the battery itself. Okay, and now on the battery itself, you can see that the voltage is 0. Okay, that means the voltage is already die. Okay, mungkin bateri ni dah pengsan. Okay, apa yang perlu kita buat adalah menggunakan charging activator untuk kita activatekan bateri ni. Okay, sebab iPhone tak boleh nak cas bateri sekiranya bateri tu dalam keadaan dahaga kan lebih kurang 2 amp macam. Okay. Dia kena 2 amp ke bawah barulah iPhone boleh cas dia. Maksudnya tugas bateri activator, okay, adalah untuk activatekan bateri ni supaya sistem dalam iPhone ni boleh detect bateri ni. Okay, jadi kita akan activatekan dahulu bateri ni. Okay. Cara saya mudah saja untuk saya activate. Saya menggunakan power supply pun boleh. Okay. Jadi untuk activate dia, saya rasa saya akan gunakan battery activator punya board. Okay. Sekejap saya nak cari battery activator. Okay, kita dah jumpa battery activator punya board dan dekat sini kita ada battery activator dan juga kabel. Okay, jadi dekat sini kita sambung dahulu bateri ni dan sambungkan dengan USB punya kabel. Okay. Untuk be safe, okay, untuk keselamatan, okay, saya akan saya takkan forcekan dia dengan 5 volt. Okay. Kita akan sambungkan dengan saya punya power supply ni. Okay. Jadi kelebihan bila ada power supply yang ada kabel macam ni, okay, kat sini ada kabel, kita boleh letak USB kat sini. Kita boleh sambungkan USB dekat sini. Jadi untuk tunjukkan korang proses dia, saya akan sambungkan dia dekat sini. Dan saya akan setkan kepada voltage bateri di mana 4.2 volt sahaja, okay, pada power supply. Dan kemudian kita akan caskan bateri ni. Wayar banyaklah sikit. Okay. Jadi kita akan cas bateri. Okay. Jadi dekat situ saya setkan voltage sebenarnya pada 4.28. Tapi kalau korang tengok dekat situ voltage dia, saya boleh tengok dekat sini voltage dia turun.
Okay. Dan sekarang kalau kita tengok 1 M lebih bateri tadi. Okay. Sekarang adalah proses kita sedang activatekan bateri ni. Okay, saya akan tunggu sehingga dia pergi ke bawah 1 M. Okay. Proses ni jangan lama-lama sebab bila kita nak activate bateri, suppose bila kita nak activate bateri, do not use voltage that is more than 5 volt. Okay. Jangan lebih daripada 5 volt bila kita nak activate bateri. Okay. Suppose voltage bateri bila dia berfungsi at its high performance, okay. Bila dia berfungsi dengan performance sepenuhnya, dia akan pergi ke 4.6 volt. Okay. Itu based on schematic lah, tapi mostly dia 4.3 saja. Okay. Jadi saya tengok meter USB saya ni, dia dah pergi ke 4. Okay. Dan sekarang kita akan disconnect dia. Bila kita dah disconnect, korang boleh tengok dekat situ, meter dah kembali kepada 0M dekat situ. Okay, jadi the next process adalah kita nak tengok charging. Okay, lagi sekali kita akan tengok charging dia, adakah charging dah kembali normal. Okay, saya akan sambungkan telefon dekat sini. Sebelum tu kita ukur dahulu voltage pada bateri yang kita dah activate tadi. Okay, switchkan kepada microscope punya view. Dan ini adalah bateri yang kita activate tadi. Dan kita akan ukurkan voltage bateri. Okay, selepas activate, macam mana daripada bateri 0 volt tadi, okay, kita dapat berapa volt sekarang. Okay, daripada 0 volt tadi, alamak, apa ni? Okay. Kita tak boleh tengok dia punya, tak faham, okay. Jadi, okay, korang boleh tengok display multimeter dekat situ. Okay, dia 3.3 volt. Okay, sorry, saya terbalik probe, dia jadi negatif. Okay, jadi merah dekat sini, hitam dekat sini. Dan kalau kita tengok voltage dekat situ dah daripada kosong tadi, dia dah jadi 3.3 volt. Jadi mungkin problem charging pada kali ini adalah berpunca daripada bateri. Okay. Jadi macam mana bateri itu boleh mati, kita nak kena check dahulu motherboard. Adakah motherboard ada masalah short ke? Okay. Okay, saya akan testkan dekat feedback dekat sini. Okay, normal. Jadi dekat sini as a conclusion, mungkin bateri dia rosak. Okay. Jadi kita akan sambungkan dahulu LCD dan juga charging dekat sini. Kita akan test lagi sekali charging. Adakah dia boleh charge macam normal. Sebab tadi bila bateri 0 volt, okay, secara automatiknya iPhone ni memang tak akan detect bateri 0 volt dan tak boleh charge. Okay. The next is kita akan sambungkan dengan kabel charging. Saya akan sambungkan saya punya USB meter dekat sini. Okay. Dan kita akan tengok current charging yang warna merah tu kat sebelah kanan. Okay, nampak charging dia dah kembali normal 1.6 M. Dan dekat sini kalau korang boleh tengok, nampak ke tak nampak? Lepas tu dia dah ada keluar lambang bateri sedang charge. Okay, nampak merah sikit dekat sini. Okay, bateri sedang charge. Dan charging dia dah kembali kepada normal. Kalau kita tengok pada bahagian kanan tu, yang warna merah tu, okay, 1.5 M. Okay, jadi itu dah jadi normal. Okay, dan masalah dia adalah bukan IC charging as mentioned dekat belakang ni. Okay, jadi korang boleh tengok dekat sini dia ada label. Tak boleh. Kamera tolonglah fokus. Okay, dia label dekat situ IC charging. Okay, dan
tak semua. Bila tak boleh cas adalah merupakan kerosakan yang melibatkan motherboard. Okay. Jadi untuk kes kali ni cuma bateri sahaja yang rosak. Okay. Jadi make sure sebelum kita nak pergi ke apa ni, advanced repair apa semua tu, kita nak kena do basic things dahulu. Kita nak kena buat dahulu benda-benda yang basic macam ni, sebab benda-benda yang basic macam ni akan menentukan apakah kerosakan yang akan dihadapi. Okay, bukan akan dihadapi, yang dihadapi. Okay. Jadi sekian saja video untuk kali ni. Okay. Sekiranya korang suka video yang macam ni, please consider untuk like dan share video ni. Dan juga lagi satu, jangan lupa untuk subscribe okay, YouTube channel kami. Okay. Sekian, terima kasih untuk live pada pagi ini. Wait. Nama saya Aizudin. Hidup idola, idola speaking English. Faris, ada jual belacan tak kat Devani Guru? Mantap set kita. Sorry, saya baru baca komen, saya tak perasan ada komen ni. Okay, sekian, terima kasih guys. Bye.